ibadah yang kita buat tu sempurna. Itu syarat. Maka kalau kita kata syarat solat, apa maksud syarat solat? Benda tu mesti ada, mesti wujud, baru solat kita sempurna. Yang ketiga, mani'. Mani' dia berbeza dengan sebab. Lawan dengan sebab. Mani' maksud dia mesti tiada, baru hukum tu boleh ada. Ataupun kalau dia ada, kalau mani' ni ada, hukum hilang. Mani' lawan dengan sebab. Baik, contoh tuan-tuan. Kita kata apa sebab orang kena potong tangan? Curi. Curi sebab kena potong tangan. Tak curi tak boleh potong tangan. Itu sebab. Kalau orang curi musim kemarau tu jadi mani'. Curi makanan pada musim kemarau, itu menjadi, bila berlaku saja musim tu, maka hukum potong tangan pun akan hilang. Tuan-tuan, kita akan jumpa dalam hadis banyak benda-benda macam ni. Sebagai contoh, orang yang membunuh orang lain, bunuh seseorang, jawapan balasan dia adalah qisas, dia dibunuh balik. Jadi kita kata, apa sebab yang membolehkan seseorang dibunuh? Dia bunuh orang. Itu sebab. Dia bunuh orang, dia boleh dibunuh. Dalam hadis, Nabi SAW sebut, kecuali bapa yang bunuh anak dia. Bapa kalau bunuh anak, dia tak dikenakan qisas. Dia tak boleh dibunuh. Maka kita kata kedudukan bapa itu adalah mani'. Bila orang bunuh, kita kena tanya, hang bunuh siapa? Kalau dia kata dia bunuh anak dia sendiri, itu adalah penghalang. Tak boleh kita kenakan kepada dia hukuman bunuh. Mani', menghalang. Maksud dia bila benda tu ada, hukum tu batal, tak boleh ada. Hukum tu akan hilang. Berbeza dengan sebab. Sebab tu kena ada dulu, baru hukum tu akan ada. Syarat. Syarat maksud dia, sesuatu ibadah tu dikira sempurna, dikira lengkap kalau syarat dia betul ada. Syarat kalau tak ada, tak sempurna. Contoh, kalau dalam fiqh, kalau orang tanya, apa beza syarat dengan rukun? Kita tinggalkan taklifi ni. Syarat, rukun. Kita ambil dalam bab solat sebagai contoh. Apa syarat solat kita sah? Kita kata satu, menghadap kiblat. Kena menghadap kiblat, baru solat kita sah. Kalau tak menghadap kiblat, tak sah. Apa lagi? Yang kedua, wuduk. Kena ambil wuduk. Tak wuduk, tak sah solat. Pergi kepada rukun pula. Apa rukun solat? Sujud sebagai contoh. Mesti sujud. Tak sujud, tak sah solat. Rokok. Rukun dan juga syarat. Tuan, bab ni ulama fiqh bincang lah. Walaupun kita belajar hadis, asal usul fiqh kita ambil lah juga sikit sebanyak. Mungkin dia membantu. Tuan, kalau tengok jadual, beza rukun dengan syarat. Kalau kita buat rukun sahaja, ataupun kalau kita buat syarat sahaja, ibadah kita tak sempurna. Ambil wuduk sahaja, tak solat, wuduk je, solat belum sempurna. Rukuk sahaja, lain semua tak buat, sama juga, solat kita tak sempurna. Maka tuan-tuan, kalau nampak kat sini, cuba tengok apa beza antara syarat dengan rukun. Ini perbahasan penting dalam fiqh. Kita akan pergi kepada kesimpulan. Perbezaan ni besar. Walaupun nampak hampir sama. Syarat dan rukun. Tuan-tuan, takrif dia sama. Syarat dan rukun maksud dia mesti wujud, barulah hukum tu dikira wujud. Kalau tak dikira. Cuma beza dia satu saja. Beza yang paling jelas antara syarat dan rukun, kalau tengok daripada contoh ni, kita bagi lagi 2-3 contoh. Apa lagi? Tutup aurat. Tutup aurat syarat. Tak tutup aurat, solat tak sah.
Rukun. Apa lagi contoh rukun? Fatihah. Beza antara syarat dan rukun adalah syarat ni dia benda di luar. Nama dia khariji, dia duduk di luar. Rukun, dia duduk di dalam. Ini satu-satunya beza dia. Takrif dia sama. Cuma beza dia syarat duduk di luar, rukun duduk di dalam. Tutup aurat. Mesti tutup aurat. Tapi tutup aurat itu bukan sebahagian daripada perbuatan solat. Dia duduk di luar solat. Sujud. Mesti sujud. Tapi sujud duduk di dalam solat. Sebab tu sujud dinamakan rukun. Jadi ini beza dia. Sebelum kita bincang. Dan soalan last sekali untuk kita bincang. Kalau orang tanya, niat tu syarat ke rukun? Ini soalan penting. Niat syarat atau rukun? Dalam bab ni, ulama berbeza pandangan. Tuan-tuan nak bagi jawapan syarat ke rukun ke, dua-dua boleh terima. Sebab ulama beza pandangan. Jangan bagi jawapan ketiga cukup. Sebab ke, manik ke, itu tak masuk. Tapi sama ada syarat dengan rukun, niat dia boleh duduk dua-dua. Apa beza dia? Dalam mazhab Maliki, Imam Malik kata niat adalah syarat. Imam Syafi'i kata niat adalah rukun. Tuan-tuan dengar tak ada masalah. Dua-dua wajib. Pandangan Syafi'i wajib niat. Malik juga wajib niat. Tapi beza dia kat mana? Bezanya, kalau kita kata niat tu syarat, artinya sebelum kita start kereta nak main masjid, niat siap-siap nak pergi semayang, solat kita dikira sah. Kalau kita kata niat tu rukun, kita niat siap-siap sebelum main masjid, berdiri nak solat kita tak niat apa-apa, solat kita dikira tak sah. Itu beza dia. Beza Maliki dengan Syafi'i dalam bab ni. Kata bagi orang mazhab Maliki, dia kata aku keluar daripada rumah dan niat nak pergi solat dah memadai. Ikut Maliki. Sebab Imam Malik kata niat adalah syarat. Ikut mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh. Berdiri nak solat pada ketika itu niat baru dikira sah. Sebab niat adalah salah satu di antara rukun solat. Tuan last sekali, sebenarnya saya saja nak pusing bagi panjang cerita aja. Last sekali kita akan kata dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dalam bab ni tak ada perbezaan pandangan. Walaupun nampak macam beza, tapi tak beza sebenarnya. Sebab niat benda dalaman. Automatik semula jadi. Sesiapa sahaja yang berdiri di suatu tempat, lalu dia angkat tangan dia untuk takbir, mesti dalam kepala dia ada niat nak solat. Sama ada dia mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanbali, Maliki, dua-dua. Kecuali dia orang gila. Kalau dia orang gila, mungkin dia tak ada niat. Saja-saja seronok angkat tangan. Tak pun dia angkat tangan ni bukan sebab nak solat. Saja seronok nak exercise, tiba-tiba masuk takbir. Tapi kalau orang yang waras, niat tu mesti berlaku sebelum daripada takbir. Jadi tak ada perbezaan pandangan dalam bab ni. Sama ada Maliki ataupun Syafi'i. Cuma dia mereka beza pandangan. Niat ni nak letak kat mana? Sama ada nak letak dalam bahagian syarat ataupun dalam bahagian rukun.